Allah. Gendah lah. Tak alas. Gendah. Nah, ini gendah. Meja ni, meja gendah. Dia gendah. Dia gendah. Lepas tu dia ke dalam pula. Dia ke dalam. Gendah sampai ke dalam pula. Ini meja ni gendah. Kalau mas dekat mas suar apa tu, taman desa pemain, Gepah, itu tinggi warna pula. Itu tinggi warna pula. Ini gendah warna pula. Allah. Dia yang bagus tu ukuran yang masjid negeri punya tu. Masjid negeri. Dia okey. Dia tak terlampau tinggi, terlampau rendah. Ngam-ngam lah. Sedap lah kita duduknya. Ni dah ke dalam. InsyaAllah kita ke majlis kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi ridha sya'ulahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang dikurniakan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala
man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Maksudnya setiap daripada umat aku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat kepadaku masuk syurga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku ataupun mengerjakan maksiat padaku, maka mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Imam kita, tak lupa juga saya muliakan Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, kemudian pengerusi masjid atau kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat taala insyaallah. Sekali lagi pada malam ini alhamdulillah kita dapat bersama untuk kita sambung pengajian kita kitab Mukasyafah Qulub. Betul menyingkap hati, menghampiri ilahi ataupun menyingkap rasa hati untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi dalam tajuk hukuman bagi orang yang meninggalkan solat, betul tak? Betul kan? Muka surat apa tu? 160. 160 dalam sebuah riwayat yang bersanad baik, betul tak? Okey, insya-Allah. Ada kitab boleh semak, tak ada kitab dengar aja. Bagus ni dua orang ni duduk diam je. Bos ada. Bos ada kotak. Kalau cucu apa dolar siap kan. Kan. Jam senyap insya-Allah. Jadi kita sambung sikit lagi pembahasan kita insya-Allah dalam sebuah riwayat yang bersanad baik. Tetapi ada periwayatan yang terputus dalam sebuah sanad yang baik atau riwayat yang baik, tetapi ada periwayatan yang terputus. Disebutkan bahawa janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun, walaupun engkau dibunuh ataupun dibakar. Jadi kata-kata ni hampir sama dengan kata-kata di atas lah. Sebenarnya kata-kata ni sambungan pada di atas. Lalu baginda bersabda ke atas tu kan. Dalam kitab Al-Mutabi'at tu, kalau sebut ke atas tu, janganlah engkau menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun, walaupun engkau disesa atau dibakar. Sama juga macam di sini, ayat ini. So janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, walaupun engkau dibunuh ataupun dibakar. Walaupun sampai tahap itulah, maksudnya dia suruh mempertahankan akidah kita lah, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah engkau menyakiti kedua orang tuamu, walaupun mereka menyuruhmu agar meninggalkan keluarga ataupun hartamu. Janganlah engkau menyakiti kedua orang tuamu, walaupun mereka sampai tahap menyuruhmu agar meninggalkan keluarga ataupun hartamu sendiri. Sampai begitulah maknanya dalam konteks kita patuh dan taat pada ibu bapa ni sampai tahap itu sekali lah. Tapi sebaiknya berbincanglah. Kalau seandainya ayah ibu kita minta kita menceraikan isteri kita ke, kan meninggalkan keluarga ke, harta dan sebagainya, jadi mesti ada perbincangan terlebih dahulu lah. Perbincangan terlebih dahulu di antara ayah, ibu dan juga anak tersebut. Betul tak? Apalagi kalau anak laki-laki. Anak laki-laki ni dia kena patuh cakap ayah dia. Bila menentang cakap mak ayah dengan cakap isteri, kena dahulukan cakap mak ayah. Berbeza dengan perempuan. Perempuan kalau menentang cakap mak ayah dia kan dengan cakap suami dia, siapa kena dahulu kan? Sudah tentu kena cakap suami dahulu kan. Jadi berbeza dengan lelaki. Jadi janganlah engkau menyakiti kedua orang tuamu, walaupun mereka menyuruhmu agar meninggalkan keluarga dan juga hartamu.
Sampai tahap itulah. Tapi nak kena cek dulu, periksa dulu kan macam mana. Ini macam mana yang dimasukkan dengan menyuruh meninggalkan keluarga dan juga hartamu. Jadi maknanya kata-kata ni pun ada juga pembahasannya. Pendetailan dia macam mana ini maksudkan itu. Dan seterusnya, janganlah kau meninggalkan solat wajib dengan sengaja, kerana sesiapa meninggalkannya dengan sengaja, maksudnya dia telah keluar daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bab solat pula. Tadi dalam bab menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua bab taat mak bapak. Yang ketiga dalam bab solat. So jangan kita meninggalkan solat. Siapa yang meninggalkan solat, maknanya dia tidak ada jaminan daripada Allah Taala. Untuk syurga tak adalah. Kemudian janganlah minum arak, kerana hal itu merupakan punca segala keburukan. Kemudian berhati-hatilah engkau terhadap kemaksiatan, kerana kemaksiatan menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waspadalah engkau, jangan lari daripada pasukan walaupun orang-orang telah binasa. Masya-Allah. Ini dalam bab peperangan lah. Dalam bab peperangan melawan orang kafir. Dalam peperangan. Jadi kalau kita menjadi anggota tentera Islam, kita tak boleh lari. Walaupun kan sahabat-sahabat kita yang lain tu memang dah dibunuh oleh tentera kufar. Tak boleh kita meninggalkan lari ke perang. Kenapa? Dia termasuk dalam perkara dosa besar. Sebab Rasulullah pernah bersabda, 7 perkara yang termasuk di kalangan dosa besar. Pertama, syirik kepada Allah. Pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sihru, mengamalkan sihir. Yang ketiga, wa tawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang. Jadi hukumnya haram daripada medan perang. Kecuali kalau kita lari daripada medan perang itu dengan tujuan untuk menyusun strategi. Itu lain. Dia nak susun strategi daripada perang-perangan, ataupun kita nak memerangkap musuh. Itu dibolehkan. Kenapa lari daripada medan perang? Kerana nak perangkap musuh, supaya musuh tadi masuk dalam perangkap. Jadi mana tentera Islam yang lain ada jaga di sebelah belakang lah. Bila tentera musuh tu masuk, maka tentera Islam pun serang lah, bunuh lah. Itu taktik jugalah. Taktik dalam peperangan tu tidak bolehkan. Masuk lari ni memang lari betul-betul lah. Tak ada nak susun strategi, bukan orang kata taktik peperangan, tapi memang cak alik but. Memang cak alik but, lari daripada medan perang. Jadi hukumnya dosa besar. Kemudian bersikap teguhlah dan beri nafkah kepada keluargamu daripada hasil usahamu. Bersikap teguh dan beri nafkah pada keluarga hasil daripada hasil usahamu yang halal lah. Sebab hasil usaha pun ada 2 jenis. Satu halal, satu haram. Zaman sekarang ni pun faham je lah. Ada yang kata ambil rasuah, sogokan dan sebagainya. Kan? Demi untuk nak cepat kaya, nak senang. Kalau ikut pada gajinya tak cukup. Kerja dia tu, pendapatan dia tak cukup lah gaji dia tu. Tapi tiba-tiba kita tengok, wah, kereta besar, rumah besar. Kalau ikut gaji tak mampu dia nak beli kereta besar-besar tu. Tapi tengok. Jadi kemungkinan besar dia mengambil benda yang haram. Ambil rasuah, ambil tu dan sebagainya. Menipu orang. Scammer tu lagi lah. Sekarang kalau sebut tu pasal scammer ni kan. Banyak berlaku begitu. Menipu orang. Entah mana dapat nombor tu tak tahulah. Itu salahnya. Yang biasa tertipu ni biasanya lah orang yang kurang pengetahuan berkenaan dengan scammer. Dia kurang pengetahuan, jadi orang tu mudah tertipu. Kadang-kadang scammer dia menyamak dengan dia kata dia ni polis lah, dia ni mahkamah lah. Dia kata tuan ni ada kes mahkamah yang tertunggak, yang tak settle lagi lah. Macam-macam lah. Menipu, alasan menipu. Nak tak nak tak pasal lah. Bayar bagi duit dan sebagainya lagi. Dah lah duit pun habis. Dikelokai Habis dikelokai duit kita. Itulah.
scammer lah. Dia pelbagai teknik dan cara lah untuk menipu manusia. Tapi dia tak ada perasaan langsung. Dia tak ada belas kasihan langsung kepada orang yang dia tipu tu. Memang walaupun mungkin dia dah banyak duit dah dia dapat. Tipu orang sana, tipu orang sini, tapi dia tak ada perasaan langsung. Belas kasihan kepada orang yang dia dah tipu tu. Kadang dia dapat duit tu bukan sikit. 10,000 dia dapat daripada seorang itu. Habis duit pencen kan. Kerja keluar kai lah. Dia tak ada perasaan. Belas kasihan tak ada. Itulah scammer. Baik, seterusnya ayah, janganlah meninggalkan tongkatmu. Janganlah meninggalkan tongkatmu kepada mereka. Ingatkanlah mereka agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah meninggikan tongkatmu kepada mereka. Pada siapa ni? Ahli keluarga kan? Bersikap teguhlah, beri nafkah pada keluargamu daripada hasil usahamu yang halal, bukan daripada haram. Janganlah meninggikan tongkatmu kepada mereka. Kan? Ingatlah agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Kadang mak ayah ni dia kena beletir sikit. Kita nampak anak kita tak betul, okay? Kita nampak anak kita ni malas solat, kita nampak anak kita ni nakal, kita ni kena rajin lah kata beletir sikit. Tujuannya untuk kebaikan budak tu juga, anak kita. Kalau kita duduk diam je, jadi habislah semua. Soalan macam kita redha dengan apa yang lakukan oleh anak kita lah. Macam tu. Kita dulu pun mak ayah kita pun macam tu juga, beletir juga. Mak ayah saya dulu pun beletir juga. Maknanya beletir tu sebenarnya ada kebaikan. Ada kebaikan. Walaupun setengah orang ni anggap beletir tu, orang kata rimeh lah, istilah kita ni beletir rimeh. Bila mak beletir, kojak beletir, rimeh rasanya. Tapi sebenarnya di sebalik itu ada kebaikan dia. Diingatkan kita tu tak? Seterusnya Ayub berkata, meninggalkan salat berarti kufur. Ayub ni siapa ni? Mungkin Ayub Ansari lah, tapi tak dinyatakan Ayub ni siapa. Kemungkinan Abu Ayub Ansari pernah berkata, meninggalkan salat berarti kufur kepada Allah. Tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Maka mereka akan menghadapi azab dalam api neraka. Lalu mereka akan berazab daripada api neraka. Masya-Allah. Surah Maryam ayat 59 tuan. Baik, jalan ya. Ni benda ni jalan tak? Jalan insya-Allah. Seterusnya tentang ayat di atas. Ibnu Mas'ud pernah berkata makna ad-daufa. Betul tak? Ad-daufa. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan salat. Kan? Jadi makna ad-daufa bukan meninggalkan secara keseluruhan, melainkan mengakhirkan waktunya. Mentakhirkan waktunya. Surah Maryam ayat 59. Tuan tengoklah. Ayat 59. Saya pun lupa nak tengok. Ada Quran. Punya Quran satu tak? Boleh. Orang tak hafal Quran ni susah. Surah Maryam ayat 59. Macam tu. Sekejap saya tengok ya. Tak sempat ni. Hari ni memang busy. Sibuk sikit. Kan? Hari ni orang tak barang nikah je 60 lebih borang. Masya Allah. Nama bila? Siap. Dia seskomban. Dia hantar mana? England ke hantar? Betul tak? Hantar England tak jumpa lah.
Masya Allah. Surah Maryam. Jumpa tak? Muka surat 305. Ya, saya tengok 305. Okey. Ayat apa? 59. Ayat 59. Okey. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Inilah ayat adaa'u tadi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Fasawfa yalqauna ghayya. Itu ayat 59. Selepas daripada ayat sejadah. Dia satu ayat sejadah tu. Ayat 58 tu ayat berkenaan dengan sejadah, sujud sejadah. Haru sujjatau wa bukiya. Lepas itu dia sujudlah. Lepas itu sambung. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattabu'us syahawat. Fasawfa yalqauna ghayya. Macam tu. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Faulaika yadkhuluna jannah wala yuzlamuna syai'a. Jadi apa kan maksudnya tuan-tuan? Maksudnya kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat pada Allah. Maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Tu. Azab dalam neraka. Fasawfa yalqauna ghayya. Lagi mereka akan menghadapi azab. Jadi dalam ayat ini ada perkataan adaa'us shalah. Hamzah, dad, alif, ain, waw, alif, lam, sad, lam, waw, ta. Adaa'us shalah. Jadi maksud shalah itu ialah orang-orang yang melewatkan sembahyang, mentakhirkan sembahyang. Itu maksud adaa'u tadi. Jadi makna adaa'u bukan meninggalkan secara keseluruhan, melainkan mentakhirkan solat, melewat-lewatkan solat. Macam tu. Jadi bahaya melewatkan solat ni. Jadi kalau boleh kita dengar azan tu terus solat. Itu paling baik dah. Sebab dia solat dia pun dia ada peringkat dia punya waktu-waktu tu. Dia ada waktu afdal, ada waktu sunat, ada waktu harus, kan? Yang waktu makruh. Kalau dah ujung-ujung tu dia dah masuk dah makruh ataupun tahrim. Tak makruh ke tahrim. Dia lalas lah. Maknanya orang tu dia lebih mementingkan urusan dunia berbanding dengan urusan akhirat dia. Baik, kemudian sedangkan Sa'id Al-Musayyab pernah berkata, maksudnya adalah tidak solat zuhur sehingga tiba waktu asar. Tidak solat asar sehingga tiba waktu maghrib. Tidak solat maghrib sehingga waktu isyak. Tidak solat isyak sehingga waktu subuh. Dan tidak solat subuh sehinggalah terbit matahari. Masya Allah. Jadi barang siapa yang mati sementara ia masih tetap melakukan perkara tersebut dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menjanjikan baginya al-baghi. Al-baghi. Apa maksud al-baghi ni? Baghi ni kebinasaan lah. Sebuah jurang yang curam dan keras seksaannya yang terdapat dalam neraka jahanam. Masya Allah. Adalah balasannya. So janganlah kita mensia-siakan solat. Kalau boleh buatlah di awal waktu. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ayul a'malun afdal. Manakah amalan yang paling baik? Kalau sahabat tanya dengan Nabi, ayul a'malun afdal ya Rasulullah? Mana amalan yang paling baik? Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Sembahyang pada waktunya ataupun sembahyang pada awal waktu. Summa ayun, kemudian apakah lagi? Birru walidaini, taat kepada dua ibu bapa. Kemudian apa lagi Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, al-jihadu fi sabilillah, itulah berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kena ayat tadilah. Sebenarnya Allah Taala berfirman dalam ayat yang lain, surah Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum
Az-zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan dilalaikan oleh kamu akan urusan harta benda kamu, wala auladukum, dan urusan anak-anak pinak kamu, an zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud dengan mengingati Allah Taala ini? An zikrillah, daripada ingat pada Allah. Wa may yaf'al zalika, barang siapa melakukan demikian, maksud demikian tadi maknanya tertipu tadi dengan harta benda dan juga dengan anak pinak tadi, faulaika humul khasirun, mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang rugi. Orang yang rugi. So kita nak rugi ke tak nak rugi? Semua nak untung kan? Semua nak untung, tak ada nak rugi tu. Kalau meniaga lah, ada tak nak rugi? Tak ada. Semua nak untung, paling tidak pun sikit lah. paling tidak pun sikit. Kalau orang buat pelaburan, orang main saham kan, orang main saham, adakah nak rugi? Aku main ni nak rugilah. Aku saja yang main ni, sebenarnya duit terlampau banyak sangat. Sebabkan duit terlampau banyak, jadi aku nak main saham lah, mudah-mudahan aku rugi. Tak adalah. Biasanya mesin semua nak untung. Sama ada nak untung 10% ke, 20% ke, 100% ke, 200% dan sebagainya. Sama ada untung cepat ke, untung lambat ke, yang penting masing-masing nakkan keuntungan. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, dia kata an zikrillah. An zikrillah, daripada mengingati Allah. So apakah maksud ingat pada Allah? Jumhur ulama tafsir menyatakan yang dimaksud dengan zikir pada Allah Ta'ala dalam ayat ini ialah salat 5 waktu. Maksud sembahyang 5 waktu. Okey. Sekarang ramai tu nak muda kadang-kadang lewat. Ada tak sembahyang pun ada. Kadang-kadang pun ada, jarang-jarang pun ada. Kadang-kadang jarang-jarang. Apalagi memang kadang-kadang mak ayah dia tak ambil peduli. Bila mak ayah tak ambil peduli tentang anak dia solat ke tak solat, kadang mak ayah tak solat. Bila mak ayah tak solat, macam mana anak nak solat? Kalau mak ayah tak solat, anak solat tu memang maknanya kira rezeki anak tadilah. Mana Allah Ta'ala bagi kelebihan pada anak lah. Walaupun mak ayah tak solat, cuma kebiasaan bila mak ayah tak solat, anak pun tak solat. Dia kata, ayah pun tak solat, takkan aku nak solat? Nampak? Ayah pun tak kisah, ayah kata. Tak kisah ayah, aku ni semayang ke tak semayang ke. Jadi dia buat ikut samalah. Tak? Jadi banyak sebenarnya bergantung pada mak ayah, keluarga. Kadang ibu semayang, ayah tak semayang. Kan tak? Mak dia semayang, Haji sembahyang kan, tapi bapak tak sembahyang. Ada bapak sembahyang, mak tak sembahyang. Macam-macam lah tuan-tuan dunia ni. Macam tu. Salah satu daripada banyak berlakunya runtuh rumah tangga kan, perceraian adalah satunya tentang cuai dalam bab solat lah. Banyak macam tu. Baik, seterusnya, barang siapa yang dilalaikan oleh hartanya, seperti perdagangan, pekerjaan atau anak-anak dari solat, itu pada waktunya dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Humul khasirun. Khasyara ni masih rugi lah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Kalau rugi akhirat, dunia tak rugi, okey lagi lah. Okey lagi. Walaupun akhirat dia rugi, tapi dunia dia puluhan habis dunia. Ini dua-dua pun tak dapat. Dunia pun hancur, akhirat pun hancur. Lagi faham. Oleh itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang pertama dihisab daripada amalan hamba pada hari kiamat ialah tentang solatnya. Jika solatnya baik, dia beruntung dan selamat. Jika solatnya kurang, maka dia rugi. Macam mana besok? Nak membela diri dia, tak dapat nak bela. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam Quran,
Surah Al-Maun ayat 45 kan? 4 hingga 5. Apa ayat itu? Alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababi tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alhum kasfin ma'kul. Bukan surah tu. Surah Ra'aital ladzi kadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnaun al maun. Ini surah Al-Maun. Maksudnya apa? Kalau orang yang demikian dikira daripada bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang yang sembahyang. Kecelakaan besar bagi orang yang sembahyang. Kenapa lah orang sembahyang nak celaka? Seolah macam bila sekali imbas kita tengok ayat tu, orang sembahyang pun celaka ke? Kalau macam tu buat apa aku nak sembahyang? Orang sembahyang pun celaka kata. Kalau aku ni mudah-mudahan aku tak celaka lah kalau tak solat. Ini pemahaman salah lah. Jadi maksud dengan kecelakaan bagi orang sembahyang iaitu mereka yang berkeadaan lalai dalam menyempurnakan sembahyang. Malahan Rasulullah SAW pernah bersabda, iaitu orang yang mentakhirkan solat daripada waktunya. Orang yang mentakhirkan solat pada waktunya. Sebabnya kita ni, kalau mak ayah ni, kita kena tegas sikit lah. Tengok anak-anak kita tu, dah berapa kali dah kita kejut, tak bangun-bangun juga. Banyak kali kejut kan, tak bangun juga. Kena rotan je lah. Ambil lah rotan tu. Ambil air ke, dirus ke sebagainya. Sebab kalau kita tak buat macam tu, anak kita dia jadi manja lah. Dia tengok mak ayah pun tak kisah pun. Kau solat subuh ke tak solat subuh ke, mak ayah pun tak kisah ya. Jadi lama-kelamaan dia dah sebati dah benda tu. Dan dia yakin kalau kita kita tak akan ambil tindakan apa-apa kalau dia meninggalkan solat. Jadi kalau kita lazim benda tu, jadi darah daging dalam hidup dia lah. Sebabnya kita kena tegur lah anak kita. Kena bising lah sikit. Anak-anak ni kalau tak bising kan, memang dia tak bangun. Kan? Dia tak bangun. Kena bising sikit. Seterusnya. Kemudian Imam Ahmad At-Tabrani dan Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan tentang solat. Lalu baginda bersabda, barang siapa memelihara solat, baginya cahaya. Cahaya burhan dan keselamatan keselamatan pada hari kiamat. Apa makna burhan? Burhan makna dalil lah. Dalil atau hujah. Dalil atau hujah besok kita berhujah di hadapan Allah Ta'ala. Menyatakan kita mendirikan solat. Jadi kalau tak solat, tak ada hujah lah. Daripada Allah Ta'ala. Senyap lah macam tu je. Kalau senyapnya mencampak neraka je, kata Allah. Jadi baginda bersabda, barang siapa meliharanya solat, baginya cahaya nur, kemudian burhan, dalil, dan keselamatan pada hari kiamat. Tetapi siapa yang tidak memelihara solat, ia tidak akan mendapat cahaya, dan dia tidak mendapat burhan, hujah atau dalil, dan keselamatan tak dapat. Dan pada hari kiamat besok dia akan bersama dengan Qarun, dia bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, dan juga bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ini salah satu seorang pembesar Quraisy juga lah, ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah Abu Jahal, Abu Lahab sebagainya. Itu. Baik, kemudian Abu Ya'la meriwayatkan hadis dalam sanad hasan daripada Mus'ab ibnu Sa'ad. Katanya, saya berkata kepada ayah saya, ayah, dia kata, ayah, pernahkah ayah membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, kan, dan mereka yang lalai pada solatnya, fawailul lil musallin tu. Siapa daripada kita yang tidak pernah lalai? Siapa daripada kita yang tidak pernah berkata-kata dalam hati ketika solat?
Maka lalu bapanya menjawab, dia kata kalau begitu bukan begitu, dia kata. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya lah orang yang melewatkan solat. Maksudnya orang melewatkan solat. Jadi bukanlah maksudnya orang kata masuk dalam solat ni ialah orang yang orang kata dalam solat tu kadang ada pemikiran dia tak awang-awang mana-mana kan. Kadang ada berlaku begitu. Ataupun dalam solat kadang-kadang hati kita berkata-kata yang bukan-bukan lah. Tentang bab dunia dan sebagainya. Pernah dia kadang berlaku begitu. Jadi apakah maksud yang sebenarnya? Maksudnya orang yang melewatkan solat, mentakhirkan solat sehingga terkeluar daripada waktunya. Baik, kemudian al-wail. Apa maksud al-wail? Dalam bahasa Arabnya tulisannya macam mana tuan-tuan? Al-wail, waw ya lam wail. Jadi apa maksud wail? Seksaan yang keras. Jadi besok jangan letak nama cucu Muhammad Wail. Muhammad Wail. Nampak macam sedap kan? Wail. Okay. Muhammad Khutamah. Oh, Khutamah. Khutamah semua nama neraka. Kan? Muhammad Sakar. Oh, Sakar. Neraka Sakar. Okay. Jadi nak letak nama pun tengok-tengoklah dulu. Kan? Apa makna sebenar. Jangan duk sedap letak aje. Macam wail kan, neraka wail. Jadi wail ialah seksaan yang keras. Ada yang mengatakan bahawa wail ialah sebuah jurang dalam neraka jahanam. Kalau gunung dunia diletakkan di situ, nescaya meleleh kerana panasnya yang sangat luar biasa tuan-tuan. Masya-Allah. Kalau seandainya gunung ni letak kat ni, gunung letak dekat tu, hancurlah. Panas sangat. Dalam dunia ni apa benda panas tuan-tuan? Matahari kan. Matahari ialah satu kejadian yang memang luar biasa lah. Dia memang sangat panas. Dan saiznya pun 20 kali ganda, 100 kali berbanding dengan bumi. Agaknya kalau bumi diletakkan matahari ni hancur. Kan? Kalau bumi ni kalau nak compare dengan matahari ni macam satu titik hitam je. Satu titik hitam letak kat matahari. Sebabkan jarak bumi dengan matahari jauh. Jadi kita alhamdulillah lah, stabil lagi lah. Stabil lagi. Tak adalah terlampau panas, tak ada terlampau sejuk. Itu pun kadang bila tak hujan 3-4 hari, kita pun dah bising. Menyengat kan? Menyengat. 3-4 hari tak hujan dah kata bising. Menyengat, panasnya, Masya Allah. Sedangkan jarak bumi dengan matahari sangat jauh. Nasib baik orang tak letak bumi ni dekat matahari. Kalau letaklah bumi dan matahari ni, memang terbakarlah bumi ni. Memang terbakar. Bukan gunung terbakar je. Bumi, satu bumi ni pun terbakar. Kalau letak matahari dekat bumi tu, dekat-dekatkan lah. Kalau dekatkan lagi hancur. Tuan-tuan tengoklah kalau dia punya matahari tu. Matahari ni kan dia masa kan dia punya, dia apa tah, dia punya tu bahang dia tu. Dia punya bahang dia tu kalau dia menyambar keluar daripada matahari tu, tengoklah berapa jauh dia punya jarak dia daripada matahari. Dia punya bahang itu yang sampai ke bumi tu, bahang tu. Itu yang bahang tu sampai ke bumi. Itu bahang itu. Belum matahari. Bahang itu sampai kita pun kita dah kan berpoluh. Dari bahang tu. Belum dia punya matahari tu. Kalau matahari dekat-dekat kita pun terbakar hancur. Bumi pun terbakar. Itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi neraka tu besok tak tahu macam mana. Kalau ada matahari macam tu panas, jadi tuan-tuan bayangkanlah neraka esok macam mana. Kalau Allah Taala boleh mencipta matahari begitu panas, kan? Yang mana matahari itu dia tidak orang kata tidak hancur. Sudah tentu dia punya matahari tu, dia punya struktur dia, sudah tentu struktur matahari sudah tentu struktur dia sangat kuat. Sangat kuat dan kukuh. Sehingga walaupun dia dah terbakar bertahun-tahun, berpuluh tahun, ribu tahun dia terbakar, tapi dia tetap tak hancur.
matahari tetap tak hancur. Itu makna dia punya struktur binaan matahari itu sangat kuat dan sangat kukuh yang Allah Ta'ala cipta. Betul tak? Kalau seandainya struktur matahari tak kuat, sudah tentu dah hancur dah matahari itu. Macam rumah kita terbakar lah. Tuan-tuan buat perbandingan kalau rumah kita terbakar, kan? Macam mana kukuh pun rumah kita tu kalau terbakar, dia akan hancur juga rumah tu disebabkan oleh tekanan matahari yang tekanan api yang kuat. Tekanan api yang kuat, maka bangunan tu akan hancur bila dah terbakar. Ni matahari yang kata terbakar dah berapa puluh ribu tahun tu, so makna dia masih tak hancur. So makna struktur dia sangat kuat dan kukuh sampailah sekarang. Itu. So kita kena fikir siapa pencipta dia. Sudah tentu Allah yang mencipta. Tentu makna yang mencipta dia satu zat yang sangat hebat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, kemudian kalau gunung dunia diletakkan di situ, saya meleleh dia kata. Kerana panasnya luar biasa. Ia adalah tempat tinggal orang-orang yang meremehkan solat dan mentakhirkannya daripada waktunya. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala dan menyesali akan kelalaiannya. Masya Allah. Boleh tuan? Boleh. Sampai situ. Akan datang sambung Al-Bukhari. Ini panjang lagi kita tu. Ini cerita mimpi ni. Panjang tu. Mimpi Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Ada persoalan? Tanya ada tak? Tak ada? Tidur dah. Dia tak bising tak apa, dia senyap kan. Macam ni. Dia tak kacau, dia tak ganggu lah. Belajar. Habisnya tak ada? Tak ada. Okey, auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salihah wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an nabatan ya alim. Tawallana qulubana bi nuri ma'rifataka wa taha futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul masmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal.